Ibu Negeri Perak Ipoh memiliki banyak destinasi pelancongan menarik untuk dilawati. Biarpun bandaraya itu pesat membangun, namun khazanah warisan tetap dikekalkan. Amirul Syafiq Abdul Ghani ada perinciannya. Pelbagai tempat menarik dapat dilawati di sekitar Ipoh. Antaranya Ipoh Old Town, stesen kereta api Ipoh, Memory Lane dan pelbagai lagi. Dengan hanya berbekalkan RM12, anda boleh mengelilingi bandaraya Ipoh menggunakan perkhidmatan Perak Bus Hop On, Hop Off. Lebih menarik, perkhidmatan ini juga lengkap dengan khidmat pemandu pelancong. Menaiki bas Perak Hop On Hop Off untuk tengok Perak tu sendiri secara dekat. So kita dapat tahu lorong-lorong yang selalunya orang tak pernah dengar seperti Kokiban Lane. Orang tak tahu pun Kokiban Lane tu apa, sejarah-sejarah dekat Perak juga. Orang ramai tak tahu. Especially sebagai saya seorang anak muda, saya pun tak tahu apa yang ada yang dan menariknya Perak ni. Jika mural dinding cukup terkenal di Pulau Pinang, tidak kurangnya juga di Ipoh. Pelbagai mural dinding unik tersedia di Kokiban Lane. Kawasan klasik lengkap dengan operasi perniagaan menjadikannya tempat tumpuan pelancong. Selain bergambar, pengunjung turut berpeluang mendapatkan cenderamata selain bersantai di kafe-kafe hipster. Beroperasi sejak lebih seabad lalu, stesen kereta api Ipoh antara permata bandaraya ini. Dengan seni bina klasik, tidak hairan apabila ia mendapat jolokan nama Taj Mahal Ipoh. Tidak lengkap rasanya jika tidak ke Pasar Loken. Pasar terbuka itu menjadi medan menjual segala jenis barang antik. Ia turut dikenali sebagai Pasar Karat. So far biasanya kalau kasut, bukan kata kasut lama ya, kasut baru. Tapi harga dia memang rare lah. Berapa bang harga dia? Dalam RM30. RM30. Biasa kat luar dalam RM80, RM90 kan. Untuk mencari macam hobi-hobi saya lah, macam kereta Hot Wheel, barang-barang lama, barang klasik, tapi mudah dapat di sini lah. Hanya 30 minit perjalanan dari bandaraya Ipoh, tersegam rumah agam Kelly Castle di Batu Gajah. Pembinaannya dikatakan bermula pada 1915. Namun, ia hanya separuh jalan apabila pemilik rumah mati mengejut 11 tahun kemudian. Pengunjung di luar sana boleh datang ke Perak kerana memang banyak cantik di kawasan Perak. Contoh di belakang saya ni, bangunan memang cantik sekali. You all boleh datang di sini dengan harga yang murah lah. Dengan kepelbagaian yang ada, tidak mustahil Ipoh menjadi pilihan pengunjung dalam dan luar negara. Selamat tahun melawat Malaysia. Bank Negara Malaysia BNM mengeluarkan kertas perbincangan tentang perubahan iklim dan taksonomi berasaskan prinsip. Ia berikutan perubahan iklim yang mungkin memberi impak besar ke atas sistem kewangan dan ekonomi secara meluas. Melaluinya, institusi kewangan boleh meningkatkan kesedaran dan bertindak aktif terhadap perubahan iklim selain mengenal pasti aktiviti ekonomi yang menyumbang kepada objektif perubahan iklim. Terdapat 3 dimensi risiko yang dihadapi, iaitu risiko fizikal, risiko peralihan dan risiko liability. Ia dibangunkan sebagai rujukan kepada piawaian antarabangsa dan panduan selain sebagai dokumen panduan rangka kerja penilaian impak pembiayaan dan pelaburan pengantara berasaskan nilai VBIAF. Ia 3 dimensi risiko dikesan boleh berlaku, iaitu risiko fizikal, risiko peralihan dan risiko liability. Risiko fizikal melibatkan kerosakan harta benda, pengurangan produktiviti dan gangguan perdagangan. Risiko peralihan iaitu peralihan kepada ekonomi rendah karbon yang mungkin melibatkan perubahan dasar, undang-undang, teknologi dan perubahan pasaran. Risiko liability pula melibatkan risiko dan tuntutan undang-undang terhadap kerosakan dan kerugian yang ditanggung akibat kesan risiko fizikal dan peralihan. Dokumen ini akan menjalani tempoh perundingan awam sebelum dimutamatkan. Sebarang maklum balas berkenaan dokumen berkenaan boleh dimaklumkan kepada BNM. Suruhanjaya Sekuriti Malaysia juga akan mendapatkan maklum balas daripada industri pengurusan dana mengenai kertas perbincangan yang kelak akan diserahkan kepada Bank Pusat. Maklum balas mesti dikemukakan kepada bank sebelum atau pada 31 Mac 2020.